Saya dahulu nama diberi Sapphire, founder Sapphire Azri Nizam bin Jamaluddin dan pasangan saya Nur Suhaila binti Muhammad Kusairi. Kami ditaja ke dalam bisnes yang cukup hebat ini oleh silver producer Fariza dan Hafizi. Seterusnya PDD Aliza dan Zabidi. Seterusnya insan yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada kami iaitu Emerald, Nora Hafsah dan Ahmad Nazri, dibimbing oleh founders executive Diamond, Nur Diana dan Syariman. Seterusnya Diamond Direct Abang Rusli dan Kak Jamilah. Seterusnya silver producer Hayati dan Hamid. Dipantau daripada jauh oleh founders Double Diamond, Syarul Fahmi dan Mazdatul. Tidak dilupakan founders kita, penaung kita, rumpun mesra kita, Triple Diamond, Ayahanda Haji Abdullah Nafiah dan Bonda Hajah Mariam. Berikan satu thumbs up yang hebat dan juga tepukan kepada upline-upline kami. Alhamdulillah. Okey, pada pagi ini kelas EQMS. Dengan julung-julung kalinya saya masuk dan saya akan memberitahu kepada anda, saya akan mengajar kepada anda tentang salah satu daripada suplemen yang saya amalkan setiap hari. Saya amalkan suplemen ini setiap hari tanpa fail. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pasti nak tahu apakah dia. Marilah saya tunjukkan sebentar ya. Adakah anda boleh melihat di hadapan? Coach Ijat, adakah Coach Ijat boleh melihat di hadapan Coach Ijat? Okey ke tak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amboi, garaunya suara. Pagi ni kena semua ke apa ke? Okey Ustaz Zakirin, terima kasih banyak atas respons. Okay, pagi ni kita nak belajar berkenaan dengan fight fat, take T. Lawan lemak, ambil T. Apakah tu? Mari kita tengok apakah suplemen yang saya ambil untuk melawan lemak. Baik. Wallahualam kawan-kawan semua. Kita semua ni hari-hari kena makan. Sebab kalau kita tak makan, kita tak ada tenaga. Kita bukanlah macam apa orang kata Arnab Duracell yang kena letak bateri dekat dalam kita punya badan baru kita boleh jalan. Tak. Kita adalah manusia yang secara biologikalnya untuk top up energi kita kena ambil makanan. Okey. Kena ambil makanan demi untuk nutrition kita. Sebelum itu, sebelum saya pergi lebih jauh, saya minta semua untuk mute terlebih dahulu ya. Okey. Baik. Kita kena makan. Sebab daripada makanan inilah yang akhirnya akan convert menjadi tenaga di dalam badan kita. Makanan ini sangat-sangatlah penting. Walaupun manusia dicipta sebagai satu jasad yang boleh hidup, walaupun kita boleh 7 hari ataupun hingga dalam rekod lah sampai 384 hari tak makan pun boleh hidup, provided dia ada banyak lemak dalam badan dia kan. Tetapi seorang manusia dia tak boleh hidup lebih daripada saya rasa 14-15 hari lah tanpa dia top up vitamin, mineral, essential fats dan juga amino acid dalam badan dia. Dia tak boleh hidup. Even dalam rekod orang yang hidup sampai 384 hari tanpa makan ni pun, walaupun dia banyak lemak, dia tetap kena pergi hospital, dia tetap kena ambil vitamin, dia kena tetap ambil mineral, dia kena tetap ambil amino acid secara liquid untuk sustain kehidupan dia. Ini apa orang tak tahu. Dia orang ingat, boleh je puasa lama-lama. Tetapi sebenarnya kena ada top up. Kalau tak top up, tak boleh hidup. Sebab manusia perlukan garam galian. Manusia perlukan amino acids. Manusia perlukan essential fat untuk terus hidup. Jadi kena ada makanan. Makanan sangatlah penting. Baik. So, keperluan pemakanan ni adalah universal untuk semua manusia. Kita memerlukan nutrien yang balance. Balance ni kalau kita sihat lah. So makronutrien yang kita selalu kena ada datangnya daripada makanan berbentuk karbohidrat, protein dan juga lemak. So dalam kandungan makronutrien ni tadi ada mikronutrien pula. Mikronutrien adalah zat dan juga mineral dalam makanan kita. So vitamin dan mineral. Kemudian dalam sumber tumbuhan ada satu unsur yang kita panggil sebagai phytonutrien. So phytonutrien ni juga bagus dan penting juga. Ia adalah komponen yang berasaskan tumbuhan. So haiwan dia tak ada phytonutrien ni. Penting nak phytonutrien ni. Kita sebagai omnivore sebenarnya memerlukan juga sedikit phytonutrien dalam makanan kita. Cuma
Phytonutrient ni kalau makan daripada geng carnivore, kalau kata dia dapat makanan sumber daging ni daripada yang terbaik, maka adalah sikit dalam daging. Tapi kalau sekarang ni memang tak ada lah. Sebab banyak makanan yang kita makan, haiwan-haiwan kita makan sekarang ni, dia makan dedak juga. Jadi phytonutrient dia tak bagus. Baik. Apakah kebaikan lemak? Lemak ni dia banyak kebaikan lah. Semua orang yang belajar bawah saya tahu lemak tidak menaikkan insulin. Jadi kalau kita ambil makanan yang punya lemak yang baik, so kita akan jadi lebih sihat. Dia juga menjadi sumber untuk menyimpan tenaga. Dia akan tebat badan kita. So kalau kita tak ada lemak, kita akan sangat senang menjadi sejuk. Dia memberikan rasa kenyang. Dia adalah salah satu daripada satiety factor. Dan lemak ni dia melindungi organ-organ penting dalam badan kita. Kalau kita tengok dalam badan kita ada jantung, ada paru-paru, ada usus kan. Jadi lemak dalam badan kita ni, visceral fat, dia menjadi penebat. Kita perlu ada juga visceral fat. Yang pentingnya kita jangan ada banyak sangat visceral fat. Setiap manusia, dia punya visceral fat, lingkungan dia paling sihat dalam 10% ke bawah. Tetapi kalau dia ada lebih daripada 10%, itu tanda-tanda dia kena mengurangkannya lah. So, apabila sistem pencernaan kita, ramai yang tak faham kita ni, macam mana sistem pencernaan kita berfungsi. Bila kita makan, mereka kata perut kita serap makanan kita. Perut tang mana dia tak tahu. Sebab dia tak belajar fisiologi. Maka kita kena faham hari ni, apabila kita makan makanan, makanan akan dihantar ke perut kita untuk dicairkan. Perut kita ada banyak asid. So dia dicairkan. Yang menyerap makanan kita, yang menyerap vitamin dan zat galian daripada makanan kita adalah usus kecil. Di situ dia menyerap nutrien dan juga air. So, kalau kata dekat usus besar pula, usus besar kita ada mengandungi mikrobiom ataupun kuman-kuman yang baiklah. Di situ dia merungkaikan lagi makanan-makanan yang tidak dihadamkan. Jadi boleh tukarkan jadi essential fats, boleh tukar jadi omega 3 dan sebagainya. Dan usus besar juga menyerap air yang lebih-lebih daripada makanan kita tadi. Untuk digunakan kembali. Yang lebih-lebih dia buanglah. So penyerapan makanan kita adalah daripada usus kecil. So kalau kita tengok daripada karbohidrat, karbohidrat adalah salah satu daripada makanan yang mempunyai nilai tenaga yang sangat-sangat tinggi. Tetapi cuma dia tidak menaikkan insulin. Kalau kita makan lemak dalam jumlah yang betul, maka lemak yang kita makan boleh menjadi triglycerides yang baik dalam badan kita. Dan boleh diceraikan oleh badan kita untuk diambil elemen glukosanya. So ada dua elemen energi kat situ. Satu triglyceride daripada lemak, satu lagi glukosa. Badan kita suka pakai lemak. Dan kalau dia perlukan gula, dia boleh ambil daripada lemak tu. Cuma kalau kata terlebih sangat makan, nanti badan kita akan susah untuk gunakan lemak badan kita sendiri. Dan tambah-tambah pula, kalau kita berada dalam keadaan insulin resistance, ya, lemak ini akan menjadi lemak badan yang agak tepu jugalah. Baik. Protein. Ia adalah binaan blok dalam badan kita. Sangat susah untuk ia menjadi gula. Tetapi inilah elemen yang sangat mengenyangkan kita. Kita makan dengan jumlah yang betul. So apabila kita makan protein dengan baik, protein haiwan dengan baik, even protein drinks kita soy ke apa ke kan, dia akan mengenyangkan. Ia memberi kita lengkap amino acid dalam badan kita. Kalau terlebih makan, especially kalau kita berada dalam keadaan insulin resistance, ini yang penting, kalau berada dalam keadaan insulin resistance ataupun kombinasi makanan kita hari itu banyak karbo, ini yang masalahnya, ramai orang tak nampak. Apabila kita makan protein sahaja, ia susah nak ditukarkan menjadi gula. Tetapi kalau kita makan bersama-sama dengan karbohidrat, dia akan dimetaboliskan menjadi gula. Okey? Yang ini yang orang biasanya tak nampak, dia akan dijadikan gula juga. Okey, kemudian bab lemak juga serupalah. So kalau kita makan lemak sahaja, biasanya dia tidak akan menjadi gula. Tetapi kalau kita terlebih makan lemak campur dengan karbohidrat, beginilah badan kita akan menyimpan dia menjadi lemak badan yang baru. Okey? Lemak sangat penting. Keperluan fisiologi seorang manusia untuk lemak sihat sebenarnya berada pada julat yang sangat kecil, iaitu 5 gram sahaja sehari. Tak banyak pun. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu ingin sihat, saya rasa dia punya capability untuk makan lemak sihat biasanya berada dalam julat 20 gram
ke 25 gram macam tu lah. Actually tak banyak. Kalau kita ambil makanan melalui lazy keto sekalipun, makanan kita akan mengandungi lemak yang sihat. Contohnya kita goreng ke apa ke, so kita tak banyak sangat ambil makanan yang bergoreng pun. Tak banyak pun. Tetapi kalau kita makan nasi lemak, kita makan makanan berkuah yang ada banyak santan contoh kan. So, yang itu boleh contribute kepada berlebihan lemak sedikit lah. Baik. Pengurusan berat badan. So, macam mana kita nak pilih? Saya memang tak menggunakan ilmu kalori lah. Saya lebih kepada satiety. Tapi ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalori pun sebenarnya ada permainan dia dalam pengurusan berat badan. Bab kesihatan saya tak berapa nak tune sangat. Tetapi berkenaan dengan pengurusan tenaga untuk penurunan berat badan. Yang ini ada kaitannya. So actually kalau kita makan makanan yang berlebihan lemak dan juga berlebihan karbohidrat, of course berat badan kita akan naik. Sama ada daripada karbohidrat ataupun lemak, dua-dua pun boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan. Cuma kalau kita makan karbo, of course lah significantly akan naik berat badan. Lemak ni dia akan naik sikit. So kita tak berapa nampak sangat lah. Dan Pagi ya? kalau kata minta maaf ya, boleh tolong Lepas abang pagi ke apa? boleh tolong apa? Eh. Mute Ustaz ha? Baik. So karbohidrat dia akan naik berat badan dengan cepat. Kalau lemak dia sikit lah. Alright. So kita kena tahu juga penting lah untuk menguruskan nilai makanan yang agak tinggi kalori ya. So kalau kita tengok pengambilan lemak dan kesihatan badan, kalau kita tengok ada ramai orang hari ni dia ada skinny fat. Maknanya dia ada visceral fat dekat dalam. Yang ini bahaya. Kalau orang yang jenis gemuk, memang dekat luar, dia nampak dia gemuk, yang ini kita boleh uruskan dengan lebih mudah. Kalau lelaki, dia akan lebih obes dekat bahagian perut. Tetapi kalau perempuan, dia akan nampak dekat bahagian peha dan juga punggung. Boleh kepada tangan. Perut ni dia lambat naik. Tetapi kalau kata perempuan ni, dia memang kena macam tu. Penyimpanan lemak dia memang sepatutnya di tempat lain dulu, bukan di perut. Sebab untuk perempuan, elemen kesuburan itu perlu. Selamatlah perempuan biasanya sebab dia akan naik di peha dan di punggung dan juga di lengan, di bahagian lain dulu, bukan perut. Tetapi sekiranya seorang perempuan, dia bila dia makan banyak, dia naik bahagian perut, ini bahaya. Sebab yang ini memang menghampiri dah. Banyak sangat sekarang ni perempuan pun memang tak ada naik pun berat badan. Tiba-tiba kena kencing manis, ini paling bahaya. Sebab dia tak sedar apa yang dia makan itu mendatangkan pengumpulan visceral fat yang banyak dalam badan dia. Actually, dua-dua jantina pun serupalah. Lelaki dan perempuan. Lelaki memang boleh jadi tak gemuk pun, tetapi dia cepat dapat penyakit. So, anda kena jaga-jaga tentang pengumpulan lemak di visceral fat. So, kalau kita nak menjaga badan kita untuk tidak menyimpan lemak baru, so kita kena ambil insentif. Kita nak juga kita punya tahap tenaga kita meningkat, kita nak aktif, kita nak kurangkan risiko mendapat penyakit, kita nak lebih berdaya saing, kita nak lebih berfungsi. So apa yang kita ambil? Kita kena ambil tea. Apa dia tu? Kita kena ambil green tea. Pocik green tea saja ke? Tak. Ada banyak lagi makanan lain yang ada elemen EGCG. Tetapi teh hijau mengandungi pengumpulan ataupun concentration epigallocatechin galiate yang lebih tinggi berbanding daripada elemen-elemen yang lain dan lebih mudah diekstrak. So ramai orang sekarang ni dah mula sedar dan dia orang dah mula ambil green tea. Sampai aiskrim pun nak kena ada green tea, sampai matcha lah apalah. Masalahnya dia orang ambil green tea bagus tapi dia hentam juga bubuh milk condensed milk lah. Dia ambil susu pekat manis lah, apa jadahnya. Tak bagus lah macam tu. Kalau nak ambil green tea yang kosong sahaja sebenarnya. Ataupun tambahan dalam makanan. Kalau adalah orang beli green tea dekat luar dalam bentuk serbuk, matcha contohnya kan. Dia ada tambah dalam makanan dia yang sihat pun okey juga. Cuma jangan pair dengan gula lah. Itu dah kira melawan dia punya beneficial nutrient dia. Masalahnya.
Okey. So, teh hijau ni nama sains dia ialah Camellia sinensis. Ni nama daun dia lah. So, after dia tuai, selepas dia tuai, daun teh ni dia dipanaskan secepat mungkin. Dia tumis ke, dia kukus ke, kemudian dia dikeringkan dengan cepat. Sebab kalau kita tunggu lama sangat, dia akan oxidize. Dia akan oxidize. Maknanya dia akan jadi tak berapa cantik lah. Macam contohnya teh kita yang biasa. Teh yang biasa kita ni, teh Lipton ke, teh Boh ke, kita tengok dah jadi perang kan. Sebenarnya itu adalah teh yang telah pun teroksida. Hello. Assalamualaikum. Minta maaf yang tolong mute ha. Okey. So, teh yang asli adalah teh yang diproses secara cepat. Kalau kita proses dia lambat, of course teh tu dia rasa macam lebih brisk, tetapi dia dah oxidize banyak. Cuma kalau teh hijau, dia akan melalui proses untuk penuaian, penumisan, pengukusan yang sangat cepat. So dia akan retain banyak nutrien dia dekat dalam tu lah, dan rasa dia lebih fresh. So kenapa kita kena ekstrak teh hijau ni? Sebab dia ada rasa pahit yang klasik datang daripada EGCG lah. Dia tak terlalu pahit, dia just nice saja. Dan dia ada nutrien yang sangat penting untuk kesihatan dan juga pengurusan berat badan. So inilah yang saya ambil tiap-tiap hari. Botol dia nampak dekat sini besar, padahal sebenarnya dia kecil saja. Cuba type dalam ruangan chat, siapa yang ada ambil Nutrilite Green Tea Plus ni? Saya nak tengok. Selain daripada saya lah. Ini memang suplemen yang kecil-kecil cili padi je. Memang hebat dia sebenarnya. Siapa ada ambil? Saya nak tengok dalam ruangan chat. Ada siapa-siapa type? Siapa yang ada ambil? Ada 3 ni mesej. Aizah ada, Syah ada. Tunggu saya setiap hari. Bagus. Saya biasa ambil tapi lama dah. Sangat baik. Jadi semua orang pun dah sedar berkenaan dengan green tea. Tahu tak apa dia dalam kata yang paling pendek, apa yang sebenarnya bagus sangat dekat green tea ni? Saya bagi tahu. Nanti kan ramai orang nak jawab pun susah kan. Green tea dia menahan badan kita daripada buat sel lemak baru. Maknanya untuk orang yang dah biasa gemuk besar, ambil green tea ni dia akan menahan badan kita daripada buat sel lemak yang baru. Prevention of new lipogenesis. Itu kalau nak faham ni. So kalau orang yang dalam jenis dalam pengurusan berat badan, dia nak hilang fat cell ataupun dia nak shrinkkan dia punya fat cell, tetapi dia tak nak fat cell yang lama dia tu kembali aktif. Katalah dia tercheat ke apa ke, dia tak nak fat cell dia menjadi kembali aktif dan simpan lagi lemak. Jadi inilah jawapan dia, anda kena ambil suplemen yang penuh dengan unsur EGCG ataupun epigallocatechin gallate. Okey? Ini yang penting sebenarnya. So, kita ambil satu tablet Green Tea Plus ni, dia ada beberapa ekstrak. Dia ada daripada kacang soya ataupun glycine max. Orang tanya, oh soya pocik, kenapa ada soya? Jangan risau. Soya daripada Nutrilite bukannya soya macam dekat luar sana tu. Soya yang Nutrilite adalah soya yang hasilnya organik, bukan GMO. So dia adalah baik untuk kesihatan kita. Cuma orang yang kena berjaga-jaga ni mungkin kepada orang yang ada memang hyperallergic kepada soya sahaja. Tapi untuk kebanyakan orang yang boleh makan soya, sebenarnya tak ada masalah pun dan dia adalah baik. So soya Nutrilite bukan isu dekat sini lah. Kemudian dia ada teh hijau punya ekstrak 50mg, EGCG dalam 20mg dan dia juga ada brown algae daripada Laminaria japanoca ataupun daripada seaweed sebanyak 1.79mg. Baik. So kalau kita tengok sini ada ekstrak teh hijau, EGCG dan dia ada teknologi di dalam dia. Teknologi pembuatan dia, dia ada satu teknologi yang dinamakan Green Select Phytosome. Yang ini kita akan cerita sebentar lagi apakah dia. Baik. So apakah bahan aktif dalam produk ni? Bahan aktif dia ataupun bahan yang paling bertindak dalam badan dia adalah EGCG. Contoh macam dalam BioC, ada bahan aktif juga. Kalau kata vitamin C yang biasa dekat dalam farmasi dan sebagainya,
dia cuma ada asid ascorbic sahaja. Kalau Bio-C, dia ada bahan aktif yang dipanggil sebagai bioflavonoid. Okey, bioflavonoid ini adalah bahan yang paling aktif, yang memberikan kesan yang terbaik untuk penyerapan vitamin dalam badan anda. So kalau dalam teh hijau, kandungan yang kita paling nak, yang paling aktif adalah EGCG, epigallocatechin gallate. So ada banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan EGCG ni. Okey. Bukan sahaja EGCG ni ada dalam teh hijau je, tetapi dia pun ada dalam buah-buahan sikit-sikit, kacang, tapi yang paling tinggi adalah dalam teh hijau. So, kita dah cakap tadi pasal green phytosome. Apa tu? Green phytosome ni, dia Nutrilite buat dia ekstrakkan teh hijau tu, dia tinggalkan kafein dekat luar. So maknanya untuk orang yang selalu makan green tea, sebenarnya dia ada elemen kafein. Kafein ni bagus tak bagus? Bagus untuk sesetengah orang, tetapi untuk kebanyakan orang dia akan bina baseline kafein. So nanti kan takut ketagih. Satu, kemudian dia akan membina stres. So kalau kita katalah kita memang suka minum kopi, tetapi kita tak naklah bila minum green tea ni nanti kan ada tambah kafein lagi kan. So green phytosome dia akan ketepikan kafein. Dia tak ada kafein dekat dalam ni. Dia dirumus dalam lecithin. So dia tak akan meningkatkan stress level, cortisol, epinephrine. So kita tengok daripada kajian klinikal. Bagus ke kalau kita ambil ekstrak EGCG ni? So kalau kita tengok melalui kajian yang dilakukan dalam pada tahun 2009 melalui DPROF, Menji AB dan Barika A. Okey. Kita tengok apabila kita melihat daripada populasi 100 lelaki dan wanita yang berlebihan berat badan dan obes, dites dalam jangka masa 90 hari. So kalau kita tengok dan melalui diet sahaja, berat badan tak ada apa-apa. Tetapi kalau mereka yang mengambil phytosome, green select phytosome punya EGCG, ia membantu menyokong penurunan berat badan dan banyak yang turun sebanyak 14 kilogram. Okey. Kemudian kita tengok berkenaan dengan EGCG pula. Kita tengok daripada kajian pengambilan GTP dan juga EGCG. Kita lihat di sini. Mereka yang mengambil turun 11.4 cm bahagian pinggang untuk lelaki dan 8.3 cm untuk wanita. Manakala yang placebo ni ambil suplemen tipu-tipu lah. Dia orang tak dibagi tahu. Itu bukan green tea, tetapi dia macam suplemen tipu-tipu lah. Suplemen tipu-tipu turun tak? Turun, tetapi hanya 4.6 cm dan 1.5 cm. Now, kenapa kena ada perbezaan antara suplemen tipu-tipu dengan yang betul-betul? Sebab nak melihat perbezaan betul ke tidak EGCG ni berkesan. Faham? Efek placebo ni dalam sains memang ada buat. Dia nak tengok sama ada betul ataupun tidak sesuatu elemen itu mendatangkan kesan yang signifikan. So dalam kaedah ini terbukti ekstrak green tea memang berkesan dan sangat signifikan untuk penurunan berat badan yang baik. So kajian ujian klinikal dah tunjukkan bahawa kalau sekiranya anda mengambil green tea plus ini, bolehlah anda menjadi mudah untuk mengurangkan anda punya berat badan, BMI anda, ukuran lilitan pinggang, dan yang baik juga sebenarnya triglyceride dan kadar gula darah puasa pun ada kesan yang baik melalui pengambilan EGCG, dan HDL anda akan meningkat. Kita tak buat diet rendah kalori, kita buat IFLK dan juga senaman sedikit-sedikit. Jadi jangan lupa untuk ambil EGCG. Okey. Ini tak apa. Ini dah cerita. Yang saya nak cerita berkenaan dengan alga perang. Okey. Alga perang yang dimasukkan di dalam green tea plus ni tadi adalah salah satu daripada sumber phytonutrient yang ada fucoxanthin. Fucoxanthin ni ia adalah satu elemen yang baik dalam sains untuk menambah baik keupayaan tubuh untuk singkirkan lemak. Apa dia buat? Dia adalah salah satu daripada phytonutrient yang apabila kita ambil,
dia akan membantu badan kita untuk menukarkan sel lemak kita yang tadi dia daripada mula-mula dia jadi macam yellow fat ataupun orang panggil white fat ke apa ke, dia akan get ready kan sel lemak tadi menjadi brown fat. Yang ini dia akan jadi lebih cepat untuk membakar lemak. So, dia punya efek dia, saya bagi tahu, fucoxanthin ni yang ada dalam green tea plus, dia akan accelerate proses. Dia akan mempercepatkan proses badan kita untuk pembakaran lemak. Itu sahajalah sebenarnya yang saya nak share pada pagi ini. Baik. Semua jelas ke tak jelas tu? Jelas, jelas. Terima kasih banyak-banyak. Baik. So, kalau anda nak jadi lebih sihat, bukan saja untuk penurunan berat badan, tetapi anda ingin menjaga kesihatan badan kita keseluruhannya, anda ambillah Green Tea Plus. Saya bagi tahu satu lagi fakta. Green Tea Plus, kebaikan dia adalah, dia kalau kita minum air teh hijau yang biasa, EGCG dia tak banyak. Dan penyerapan dalam badan kita hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada teh hijau itu. Sangat-sangat sedikit. Tetapi kalau kita ambil suplemen ekstrak green tea, penyerapan badan kita akan naik sehingga 18 ke 20%. Yang itu yang nak tu. Itu sebab kita ambil green tea plus ekstrak untuk bioavailability ataupun kadar penyerapan EGCG yang lebih mantap. Boleh tak minum green tea? Boleh. Dapatlah ciput. Kalau kita ambil yang green tea plus, dia punya kebaikan dia punya penyerapan dia adalah lebih tinggi. Jadi, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Ada sebarang pertanyaan? Cik nak tanya, Saya. kalau ambil berlebihan ada efek tak? Ya, ada. So, itu sebab dia hanya advise untuk maksimum 2 kali sehari sahaja. Tak payah lebih. Green tea tu kalau nak... Kalau lebih dia jadi macam mana? Kalau terlebih, dia ada macam-macam kesan lah. Satu terutamanya sebab EGCG ni juga dia boleh mendatangkan stres kepada hati jugalah. So janganlah kita ambil terlampau banyak sangat. Itu je lah. Okay, thank you sir. Okay, baik. Daun teh moringa saya dah bagi tahu dah. Moringa tidak macam semalam semalam saya bagi tahu dalam kelas. Ada orang yang moringa bagus, marketing kawan tu power. Yang percaya kat dia pasal apa? Moringa tidak di-endorse oleh FDA sebagai suplemen untuk jualan. KKM pun tak luluskan. FDA USA tak luluskan untuk dibuat sebagai suplemen. Dia kata siapa yang ambil, risiko sendiri. Nutrilite, on the other hand, adalah suplemen yang diluluskan oleh MPRA KKM, mempunyai hologram. Halal, selamat. Awak kita nak ambil yang tak selamat, tapi kita tak nak ambil yang selamat. Kenapa? Sebab marketing lah. So berhati-hati. Pengambilan moringa yang terlampau banyak akan mengakibatkan liver toxicity ataupun kerosakan hati. Tak maaf saya bagi tahu ya. Tak nak ambil tu pulang. Lagi baik kita ambil green tea. Yes, green tea plus memang boleh reduce triglycerides. Dia ada mekanisme dia. Boleh check lah dia punya ni scientific facts lah. Yes, EGCG memang boleh membantu untuk kita mengurangkan triglycerides dan meninggikan kadar HDL. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Saya Fatimah nak tanya. Ada setengah-setengah orang dia makan green tea plus tu dia rasa macam berdebar-debar dia tu lebih. Agak-agaknya apa tu sebenarnya? Yalah, itu antara benda yang saya cakap. Dia meningkatkan metabolism. So nantikan dia akan mempercepatkan sedikit kelajuan jantung. So itu antara side effect pada mereka yang mungkin baru bermula. Jadi untuk mereka yang baru nak mula, advice untuk makan sebiji je sehari terlebih dahulu.
Mungkin selepas daripada makan lah. Cara Ya. makan dia biasanya adalah 2 kali sehari, tapi saya pun hanya ambil sekali sehari sahaja. Saya ambil lepas waktu makan sahaja. Okey? Okey. Maknanya perlu jarakkan ke macam mana, sebab lepas dia terus memang ambil dia memang selepas ambil daripada sebiji makan. saja sehari. Lepas makan dia Selepas ambil daripada sebiji ambil sehari. makan. Selepas Ya, daripada makan. memang. Tapi berdebar dia tu sampai dia tak berani dan nak teruskan. Jangan risau, tak ada apa. Sama aja. Maknanya Dia tak pernah terima, badan dia tidak pernah menerima EGCG begitu banyak. Jadi kita ambil selepas daripada makan dan berehat terlebih dahulu. Okey? okey, terima kasih. Baik, Pakcik soalan nak last. Okey, silakan. Apa substance yang boleh menghalang penyerapan Green Tea Plus ni, Pakcik? Suplemen yang boleh menghalang penyerapan Green Tea Plus? Substance. Substance. Substance Macam boleh kopi menghalang ke, penyerapan Green Tea Plus. Biasanya Green Tea Plus ini dia tak ada apa-apa penghalang. Cuma dia boleh menjadi useless. Useless apabila kita makan banyak sangat gula. Dan juga inflammation dalam badan kita jadi terlampau tinggi sangat. So, EGCG counter dia adalah gula. Terutamanya pengambilan fruktosa yang terlampau tinggi. So, hati-hatilah kalau kata just makan nak makan green tea tapi tetap nak makan tilai, nak minum tilai, nak minum Starbucks ke apa ke. It's your own risk lah. Jangan. Nanti Kang mahal saja beli suplemen tapi tak ada guna. Jangan makan gula. Jelas ya? Pakcik. Yep. Matcha dengan green tea sama ke? Matcha adalah concentrated tea leaf extract lah. Maknanya dia adalah daun teh yang telah diserap sama macam ni lah. Sama macam kita punya daun teh tetapi dihancurkan sampai jadi serbuk. Kalau green tea, kalau teh yang biasa kan dia daun teh saja. Okey, jadi ni memang dia physically lah. Yang original adalah daun teh tu dihancurkan sampai jadi serbuk. Ada juga matcha yang dia ambil ekstrak, lepas tu dia dry, kemudian dijadikan sebagai serbuk. So yang itu proses. Okay. Yang itu proses. Matcha yang betul adalah tea leaves yang telah dihancurkan sehingga menjadi serbuk. Itu matcha. Dan kita minum sekali semua. Kita minum sekali semua. So dia punya, tapi dia punya bioavailability sangat rendah tau sebenarnya. Okey. Tapi kalau kata which is best untuk consumption drinking, matcha. Okey. So dia adalah sebabnya dia kurang sikitlah daripada segi dia punya apa kata? Dia punya anti-nutrient dia kurang sikit sebab dia masih berada dalam keadaan yang agak bejal. Betul. Untuk Green Tea Plus ni kelebihan dia dekat penyerapan dia lah sebab dia ada gabung dengan lecithin kan yang phytosome tu. Jadi itu yang memperhebatkan, memudahkan penyerapan dia lah. Lecithin E tu juga kalau kita belajar lebih kan ke lecithin E membantu untuk emulsify fats kan. Ya. That is why green tea ni dia bukan buat saja-saja, bukan hanya semata-mata green tea tetapi dia juga gabung dengan lecithin supaya emulsification of fat berlaku dengan lebih baik. Mesti ramai tak tahu dalam Green Tea Plus tu dia ada lecithin. Orang tak tahu. Dia untuk sebenarnya dalam Nutrilite ni apa yang kelebihan dia? Dia bagi badan kita serap dengan lebih mudah. Itu beza dia. Organik. Okey. So ada soalan sensitif. Contohnya boleh ke green tea ni replace ubat kolesterol? Green tea bukan ubat. Dia adalah suplemen. Dia adalah makanan tambahan. Ubat kolesterol tu anda kena bincang dengan doktor kalau nak berhenti ke apa ke. Tetapi dia bukan menggantikan ubat kolesterol. Semua suplemen Nutrilite adalah makanan tambahan. Ia bukannya ubat. Ramai orang tanya kat saya, "Pocik, kalau saya kencing manis nak makan suplemen apa? Kalau darah tinggi nak makan suplemen apa? Kalau saya gout nak makan suplemen apa?" Berhentikan idealism macam ni. Tolong stop. Suplemen Nutrilite adalah makanan tambahan yang sangat baik. Dia bukan ubat. Kita nak makan suplemen untuk kesihatan diri kita. Apa suplemen pun tak apa. Dia bukannya kalau kencing manis kena makan suplemen apa, darah tinggi kena makan suplemen apa, gastrik nak makan apa. Bukan. Anda makanlah suplemen apa daripada Nutrilite. Semuanya baik untuk kesihatan. Tak kira tujuan apa.
Tetapi suplemen jangan dijadikan ubat. Anda kena belajar suplemen, apa yang dia buat dalam badan anda ambil dengan kesedaran. Itu yang penting. Kalau anda tak belajar suplemen ini buat apa dalam badan anda, maka anda tak akan sedar dan anda tak akan beli dan guna. Anda hanya menggunakan suplemen jadi ubat. Yang ini saya selalu marah kepada ahli saya. Sebab dia orang tak belajar. You masuk dalam grup saya nak buat apa? Why? Kenapa you menganggap Nutrilite suplemen sebagai ubat? Ini dah salah. Okey? Jadi kena belajar lebih berkenaan dengan suplementasi. Semua suplemen Nutrilite sebenarnya semua orang boleh makan. Apa jenis pun. Tetapi belajar apakah tindakannya dalam badan dan kenapa kita ambil dia. Itu sahaja. So, minta maaf kerana saya agak tinggi sikit suara pagi ini, tapi saya hanya nak datangkan kesedaran kepada tuan-tuan dengan puan-puan sahaja semata-mata. Tak ada apa-apa niat untuk sakit hati ataupun sebagainya, tetapi kita hanya belajar supaya kita dapat sedar untuk kesihatan kita. Dengan itu, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu semua datang daripada saya. Kita jumpa lagi dalam kelas IKMS pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Pak Cik. Terima kasih. Kembali Assalamualaikum. kepada Zakirin. Asal?